dia akan menolong pelajar untuk berkomunikasi melalui Yahoo, Messenger, email dan mereka dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh di rumah. Dan seperti contoh, UM sendiri ada mewujudkan learning zone untuk para pelajar mengakses nota. Yang seterusnya sebagai media mencari maklumat. Seperti yang kita tahu, maklumat yang diperoleh daripada internet bukan saja dalam bentuk teks tapi juga boleh didapati dalam bentuk gambar rajah, carta, audio dan animasi. Hal ini memudahkan urusan pembelajaran para pelajar. Yang ketiga, seperti kajian yang tengah kita jalankan sekarang adalah supaya para pelajar dapat menjana pendapatan sendiri. Hai, saya Mun. Hari ini saya akan menerangkan tentang keburukan ICT kepada student UUM dan warga UUM. Yang pertama, ICT menyebabkan pelajar banyak membuang masa. Seperti kita dapat lihat, pelajar sekarang kebanyakannya mengakses internet menggunakan laptop dan rangkaian internet yang ada untuk bersosial di laman Facebook, Twitter dan lain-lain. Ia sangat memberi kesan yang buruk kerana pelajar tidak dapat manage masa mereka dengan baik untuk menyiapkan tugasan yang sepatutnya, tapi lebih kepada bersosial. Yang kedua, kita dapat tengok pelajar kadang-kadang menghadapi kesukaran untuk mengakses ICT kerana terdapat masalah gangguan internet. Misalnya pada ketika hujan, kadang-kadang internet di UUM juga menghadapi masalah di pusat internet itu sendiri. Dan yang terakhir, ICT juga menyebabkan pelajar, khususnya pelajar di universiti menjadi malas untuk berusaha kerana mereka boleh mendapatkan maklumat di hujung jari. Hanya menggunakan Google, mereka dapat mengakses pelbagai maklumat dan mereka hanya meniru dan mendapatkan info daripada sana dan mencetak masuk ke dalam assignment tanpa memberikan buah fikiran mereka sendiri. Sekian sahaja daripada saya untuk bahagian keburukan ICT kepada pelajar. Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Mahdi. Hari ini saya ingin meneramah seorang pelajar UUM berkenaan pendapat beliau tentang ICT. Farah, boleh saya nak tahu pendapat Kak Farah sendiri tentang ICT. ICT, bagi pendapat saya, ICT ni teknologi maklumat komunikasi yang sebenarnya pada zaman sekarang memang diperlukanlah benda ni kan, khususnya pada pelajar. Sebenarnya ICT ni bukan yang khusus pada untuk pembelajaran je. Sekarang semua bidang sebenarnya menggunakan ICT ni, khususnya sebab sekarang zaman moden, apa-apa sebenarnya menggunakan ICT. ICT ni macam komunikasi lah, sebenarnya macam menggunakan komputer, internet khususnya. Baru untuk menggunakan ICT. Itu pandangan Kak Farah. Kak Farah, bagi Kak Farah sendiri, apa kepentingan ICT bagi Kak Farah sebagai seorang pelajar? Macam kita sendiri sebagai pelajar memang perlukan sangat ICT ni. Contoh khususnya bila berada di universiti ni, untuk kita menyiapkan kerja khusus, betul kan? Nak mencari maklumat, sebab ICT cara untuk komunikasi, teknologi yang ada sekarang untuk berkomunikasi dengan dunia luar untuk mendapatkan maklumat sebenarnya. Bagi pelajar memang sangat penting lah sebab kita nak gunakan alat ni sebagai untuk mendapatkan maklumat di apa yang kita boleh dapat dalam secara Kalau Kak Farah sendiri, kalau tak ada internet dalam masa saja, apa Kak Farah buat? Kalau tak ada internet, kalau macam kita tak ada kerja tak apa. Kalau macam ada kerja ni, kalau nak suruh cari maklumat ke apa, tu memang sakit sikit sebab memang biasalah internet ada baik buruk dia kan. Dia sebab sebagai kita seorang pelajar ni memang sangat-sangat perlukanlah internet sebab nak cari maklumat semua. Sebab kalau seluruh pelajar sekarang bukan raja sangat nak buka buku, nak pergi library kan, memang bukan internet lah. Jadi macam kalau nak buat kerja tak ada internet lah, susah sikit lah. Okey Kak Farah, terima kasih banyak-banyak. Sama. Terima kasih bagi pendapat tentang Maaf sekali. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Farah. Sama. Assalamualaikum. Saya Nur Syazlin binti Abdul Hamid.
Hari ini saya akan menubual seorang pelajar UM berkaitan pendapat beliau tentang ICT. Assalamualaikum. Okey, baiklah. Cik, saya ingin minta pandangan pendapat Cik tentang ICT, pendapat anda tentang ICT dan kebaikan, kalau boleh anda senaraikan kebaikan dan keburukan lah yang anda faham. Okey, ICT. Pada saya ICT ni sangat-sangat membantu masyarakat, terutamanya kepada pelajar lah. Tetapi saya tak nafikan juga yang sebenarnya ICT ni boleh mendatangkan keburukan kepada para pelajar. Okey, contoh kalau kita tengok kebaikan. Daripada segi pembelajaran sendirilah, kita dah tak perlu nak jumpa kawan-kawan sebab kita ada jadual yang berbeza dengan kawan-kawan. Kita boleh just discuss kita punya assignment dekat dalam grup WhatsApp saja. Tapi kalau daripada segi keburukan, pada saya mula-mula nak bincang pasal grup WhatsApp, berbincang assignment dalam grup WhatsApp, nanti lama-lama dia akan melarat, dia akan membuang masa pada saya. Itulah saya rasa. Okey, saya faham. Okeylah. Baiklah, Cik, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Faika binti Zulkifli. Hari ini saya akan meramah seorang pelajar UUM yang menjalankan kegiatan perniagaan secara online untuk menampung kehidupannya di universiti ini. Okay, akak boleh ceritakan dekat saya macam mana akak ceburkan diri dalam bidang online bisnes? Akak ceburkan diri dalam bidang bisnes ni sebab akak ni memang nak berniaga dari kecil lagi. First akak berniaga secara akak berniaga dengan keluarga dulu masa kecil-kecil. Lepas tu lama-lama akak rasa macam nak buka bisnes akak sendiri. Jadi akak pun belilah sedikit-sedikit barang menggunakan modal sendiri yang daripada akak kumpul sendiri modal. Jadi akak pun buatlah secara online. Kalau nak buka kedai pun memang tak sempat sebab akak study lagi. Jadi akak buka secara online lah. Maknanya kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan dulu. Nanti lepas study insya-Allah akak akan sambung untuk bisnes akak buka kedai ke. Boleh akak ceritakan macam mana online bisnes ni boleh bantu akak dari segi ekonomi akak sebagai seorang pelajar? Ekonomi dari segi pelajar memang bisnes online ni dapatlah sebab duit PTM pun banyak kita gunakan untuk belajar kita. Jadi duit pendapatan online, perbelanjaan online akak ni akak gunakan juga untuk macam beli-beli buku, akak gunakan untuk aktiviti-aktiviti luar lah yang boleh